Yang keempat agak-agak mana? Aku memang jenis pegang lagu ni. Memang pelik pada orang. Dia minum lagu ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ngaji bareng ini dimulai, saya akan ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe channel ini ataupun yang biasa menonton channel ini, karena alhamdulillah pada saat ini channel ini sudah 5.000 subscriber, Masya Allah. Dan seperti biasa setiap bertambah 1.000 subscriber saya akan mengirimkan Fatihah sebagai bentuk terima kasih saya kepada Anda semua yang sudah mensubscribe channel ini, yaitu saya akan kirimkan Fatihah kepada semua keluarga yang mensubscribe channel ini ataupun yang sering menonton video ini. Semoga semua keluarganya yang sudah meninggal dunia kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bisa masuk surga bersama beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng kepada Ustadz Malaysia, yaitu Ustadz Auni Muhammad. Dan sepertinya video atau ceramah pada kesempatan ini merupakan ceramah terusan dari video reaction kemarin, yaitu tentang kedai kopi ya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz Auni Muhammad ini membutuhkan konsentrasi yang penuh ya, membutuhkan fokus ya, agar kita bisa paham apa yang dimaksud yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang ingin ngaji bareng dengan saya, jangan lupa seperti biasa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and cikidot. Kira Ustaz. Okey. Pukul apa dah? 9.30. Dia tulis situ semayang isyak pukul 2 pagi kan? Okey, sat-sat lagi lah kita berhenti. Saya pun dah habis power dah ni. Ujung-ujung biasalah. Baik. Bila masuk kedai kopi, ni persoalan. Saya akan tanyakan soalan pada tuan dan puan-puan. Soalan ni saya tak minta jawapan. Jawapan ada pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan duduk kedai kopi, ditawarkan kopi, minta kopi, minum kopi, start je tuan-tuan minum tadi, persoalan dia adalah antara dua. Adakah sekarang tuan-tuan hanya bergelar sebagai peminum kopi atau sememangnya tuan bergelar sebagai penikmat kopi? Hak mana? Kopi itu agama kita. Tuan-tuan hari ini berhadapan dengan kopi bila minum, tuan-tuan sekadar peminum kopi atau penikmat kopi? Saya tak mahukan jawapan. Itu ada pada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan hari ini bertindak sebagai peminum atau lebih jauh sebagai penikmat kopi? Baik. Bila kita masuk dalam kedai kopi, kita asingkan meja lain, kita bincang meja kopi kita. Kadang-kadang disebabkan kopi ni kita bergaduh, betul tak? Adakah geng kopi ni aman damai tak bergaduh? Bergaduh geng kopi pun. Di mana dia bergaduh? Baik. Antara punca-punca pergaduhan benda remeh. Bila orang tu masuk kedai kopi, ada orang tu dia suka minum kopi dalam cawan. Ada orang suka minum kopi dalam cawan. Mari pakcik tu, mama kopi satu, saya tak suka cawan, saya suka minum kopi dalam gelas. Jadi mari kopi dalam gelas. Mari pula berada seorang tu, saya jenis tak boleh kaca tak boleh, cawan plastik. Mari kopi cawan plastik. Mari pula India seorang, dia suka minum hak macam rumah dia tu, hak gelas buat daripada besi tu. Dia mari gelas daripada besi. Lepas tu mari pula, abang dari mana ni? Saya dari Hulu Kelantan.
Bapa orang asli, mak orang asli, saya pun orang asli tapi dipanggil orang ori. Habis nak minum kopi, kopi. Tapi saya tak mau kaca, tak mau gelas, tak mau plastik, tak mau besi. Saya nak minum dalam buluh. Wah, marilah dalam buluh. Macam pendekar kundur zaman dulu kan. Isu dia di sini ialah semua bekas-bekas tadi dalam tu ada apa? Kopi. Semua datang nak minum dan menikmati kopi. Go on lah. Anda nak minum kopi dalam cawan, kopi. Anda nak minum dalam gelas, kopi. Dalam plastik, kopi. Dalam besi, kopi. Dalam buluh, kopi. Betul. Kalau anda nak query, dalam gelas tu ada teh, okeylah sebab dia minum teh. Ay, apa ni hang ni? Tiba-tiba kopi selalu, tiba-tiba teh dah ni. Bolehlah nak query, nak bergaduh. Hak dalam buluh pula, intai-intai air koko, selalu kopi, tiba-tiba koko ni, boleh nak bergaduh. Ni semua kopi, masing-masing nak minum kopi. Yang kita nak bergaduh pasal gelas, pasal apa? Hak jenis besi pula, Allah minum dalam cawan. Gelak. Iya ya. Hak tua pula mempertahankan kecawanan dia. Orang minum kopi ni cawan ni apa, gelas, buluh. Dia duduk cerita hak orang lain. Dah hang suka lagu tu, minumlah dalam tu. Janganlah duk gaduh. Yang penting semua tu kopi lagi. Dia tak tukar air lain lagi. Alhamdulillah. Pasal apa suka bergaduh pasal bekas? Habis bergaduh pasal bekas, malah aku duduk dengan geng ni macam-macam. Dia pun piduk geng hak sama macam dia. Geng sama macam dia, semua pakai gelas. Sebab dia gelas. Ni geng-geng gelas. Semua gelas ni. Tapi dia bergaduh ke tak bergaduh? Dia bergaduh lagi ni. Dia nak bergaduh tang mana agak-agak? Tang cara pegang gelas. Cara minum pegang gelas lagu ni lah. Kita minum lagu ni. Mari tu terjelik dia. Orang minum gelas lagu ni. Ni orang pegang lagu ni. Yang ketiga pula, beradab. Kita kena pegang lagu ni. Yang keempat agak-agak mana? Aku memang jenis pegang lagu ni. Memang pelik pada orang. Dia minum lagu ni. Jangan ketawa kalau orang tua-tua kita dia tak minum langsung dalam ni. Dia suka cuah dalam ni, dia tiup. Fuh, dia minum sini. Tuan-tuan, dia lagu ni ke? Lagu ni ke? Lagu ni ke? Lagu ni ke? Dalam ni ke? Dia minum apa? Kopi. Duk gaduh apanya? Betul. Tapi dia duk bagi gelak lah. Hak terutama orang akan gelak ni tak? Hang ni mari kampung mana ni? Skudai Hulu ke? Ada orang Skudai tak sini? Saya tak tahu Hulu ke Hilir ni. Maksudnya orang duk gelak hak ni ya. Hak ni mungkin biasa, Lepas tu adalah hak ni duk kata, pak cik ni konvensional sangat, tradisional, klasikal sangat pak cik ni, malu kat orang kedai kafe minum lagu ni. Minum kedai kopi kampung okeylah. Dia tetap bergaduh. Padahal lepas tu bila nak cari penyelesaiannya? Kalau bekas pun kita bergaduh, cara orang nak minum pun kita bergaduh. Hakikatnya tuan-tuan, duduk dalam kedai kopi, kita ada 6 jenis manusia. 6 jenis manusia. Yang pertama yang benar-benar duduk kedai kopi ialah penikmat kopi. Ingatkan nak suruh saya berhenti dah. Penikmat kopi ni, nombor 1, bila dia kata nak nikmat kopi, dia tak kisah tunggu lama pun. Dia pi, ayah, kopi macam biasa satu. Tuan Haji, Ustaz, minta maaf, bukan kopi habis, bukan kopi tak ada. Ustaz tengok, malam ni ada 10,000 orang. Jadi tunggu kopi Ustaz yang ke 10,000 satu tu, ambil masa sejam ke setengah jam contoh. Tak kisah sejam ke sejam, 2 jam ke, 5 jam ke, janji kopi aku sampai macam biasa. Orang penikmat dia sanggup tunggu tak? Betul. Dia sanggup tunggu, lama pun tak apa, janji dia dapat nikmati kopi. Dia sabar, relax, tak apa lambat pun. Okey, mari kopi dia. Dia pun menikmati. Ni orang yang sanggup memang nak nikmati kopi. Golongan yang kedua, golongan yang bukan nak nikmat, nak minum kopi semata-mata.
Dia pi ayar kopi satu, sama jawapan macam tadi. Ramai orang ni, tunggu setengah jam boleh. Saya pun banyak kerja lain lagi. Tak apalah, kalau setengah jam saya pergi kedai kopi depan lah. Saya tak sanggup tunggu. Jadi kalau ni dia tak sanggup, dia bukan penikmat. Dia cuma nak minum. Di kedai kopi mana pun dia boleh minum. Satu lagi, kalau dia tunggu pun dia tak kisah sedap ke tak sedap. Janji dia dapat minum air yang dia minta tadi, kopi. Padahal tawar pun, tapi tak kisah. Padahal tak sedap pun, tak kisah. Padahal lemau pun, tak kisah. Padahal kopi berterabuk pun, tak kisah. Janji dia minum kopi. Tapi penikmat tadi, geling, pejang. Lagak macam pengacara JJCM lah. Jalan-jalan cari makan. Berperisa. Pekat. Lemak. Macam-macam. Lepas tu hashtag, sila datang lagi. Tu penikmat yang ni minum sekadar je, dia nak bagi lepas. Janji dia minum kopi. Sempurna ke tak sempurna, ikut dia. Anda nak jadi penikmat ke peminum? Semua nak jadi penikmat. Baik. Golongan yang ketiga, golongan pembanding yang jujur. Golongan pembanding yang jujur. Contoh. Apa nama apa? Fairuz dengan pengurusi kita. Fairuz dia ada kedai kopi kegemaran dia di Tanjung. Fairuz pula dah. Pengurusi kedai kopi di Tanjung ABC tadi. Fairuz kedai kopi di Parit. Di mana Parit? Parit Jawa. Di mana Parit Jawa? Kampung lah, daerah. Muar, tak apa, jauh ni. Jadi pembanding yang jujur, sama-sama peminat kopi, dia akan bertemu. Fairuz tanya, Imam, di mana Imam selalu dapatkan kopi yang best, terbaik dan sedap di sisi lidah Imam? Ujung Tanjung, warung ABC. Tak apa, saya nak try, saya nak banding. Kamu pula di mana? Saya di Parit Muar, Parit Jawa Muar. Bertukar. Kawan ni pun pergi try, kawan ni pun pergi try hak pengurusi majlis. Kena jujur perbanding. Jadi bila pengurusi pergi ke Parit Jawa Muar, dia try, sedap sungguh. Sedap sungguh berbanding dengan warung ABC dia. Dia mari jumpa Fairuz, betul Fairuz. Lidah kamu kata sedap di Parit Jawa Muar, saya try pun memang sedap dah sebelum ni, yang kedai biasa saya. Tapi bila datang tu jujur saya cakap, ni lagi sedap. Tapi yang ni pun jujur. Bila pi sana, dia kata Parit Jawa Muar sedap, pi sana memang lagi sedap hak ni. Dia pun jujur. Sebenarnya bukan kata tak sedap, sedap tapi sedap yang Parit Jawa lagi. Sama-sama jujur, tak ada masalah. Maksudnya kita boleh ambil apa? Ilmu di sana pun boleh ambil, ilmu di sini pun boleh ambil dan jujur. Golongan yang keempat, golongan yang datang tu bukan nak minum kopi sangat. Dia bukan nak minum kopi. Dia datang nak mengomen orang. Kopi satu, kopi sampai. Dia tak minum-minum pun kopi. Dia nak gelakkan geng-geng hak bergaduh tadi ya. Pegang cawan dah bunyi. Lepas tu kawan ni pula tegur. Minum air. Dia tak minum mana pun. Dia pergi nak tengok gelagak-gelagak orang. Lepas tu nak condemn, nak kritik perbuatan-perbuatan tadi. Ada tak orang lagu ni? Ada. Dia masuk dalam majlis ilmu, dia masuk dalam kuliah, dia nak buat kerja ni. Dia bukan nak dengar sangat pun. Dia nak cari kritik. Kalau 99% kebaikan yang dilontarkan, satu tersalah, hak mana dia nak? Hak satu tersalah tu dia nak ni. Ada juga ustaz tersalah, satu sub. Hak tu dia nak angkat pun. Hak tu dia nak viral pun. Hak 99 hak baik dia dengar ni, tak ada guna langsung bagi dia. Kalau nak kata tunggu orang tersalah, tak payah buat lagu tu. Memang akan tersalah. Nama lagi manusia. Kalau siapa-siapa pun memang niat nak cari salah, memang akan jumpa. Kalau kita tengok satu-satu video orang bercakap, memang kita niat tu nak cari salah. Memang akan jumpa kalau niat macam tu. Di mana-mana kesalahan pun, kecil ke besar, terselindung ke nyata, memang akan jumpa kalau kita niat nak cari salah orang. Okey, yang keempat. Yang kelima ni jenis taksub.
Taksub pada kumpulan, taksub pada aliran, taksub pada pemikiran, taksub pada gerakan dia. Yang taksub ni, pengerusi kata jarang-jarang marilah masjid kami. Tukar-tukar selera, dengarlah ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Tak apalah kita pi. Dia pun pi. Dia duk bawa ketaksuban dia. Walaupun dia duduk dalam majlis kita, best ceramah ni, sedap ceramah ni, berkualiti ceramah ni, bermutu ceramah ni. Tapi dia, tak lagi ustaz ni. Tak sedap langsung ustaz ni. Tawar ustaz ni. Perkataan-perkataan dia banyak mengandungi kesalahan dan kesilapan ustaz ni. Tapi bila dibandingkan tanya jemaah, jemaah lagu mana? Okey. Hang baik, hang bagus. 10 orang dah bagus, dia seorang duk iling kepala. Maksudnya apa tu? Ada yang tak beres, ada yang tak kena. Sebab taksub dengan hak dia punya pegangan. Hak orang lain semua jadi tak betul. Jadi kopi hak dia je sedap, mari kopi ni walaupun dalam hati, oh, best gila. Tapi di mulut bila orang tanya, tawak, lemau, kurang berkualiti, gura tak cukup, macam-macam hak ni. Hak zahir memang dia boleh terima. Iya, dah memang ya. Yang keenam dan terakhir, bukan terakhir kuliah, terakhir nombor 6. Terakhir nombor 6, jangan seseorang di antara kalian hak duduk depan saya ni buat kerja ni. Ni orang paling bangang atas muka bumi. Dia masuk kedai kopi, dia minta kopi, dia tak minum kopi pun. Dia masuk bukan nak menikmat, dia masuk bukan nak minum, dia masuk bukan nak membanding jujur, dia masuk bukan sebagai pentaksub, dia masuk bukan nak tengok gelagak orang. Agak-agak tuan-tuan, dia masuk nak buat apa? Dia masuk duduk terpencil, duduk jauh pada orang. Dia nak santau satu kedai kopi. Dia tak mau tengok perniagaan kedai kopi ni ramai orang. Dia tak mau tengok kedai kopi ni ramai pengunjung, ramai peminat, ramai penggemar kopi. Dia masuk kedai kopi nak menjahanamkan perniagaan kopi ni. Dia nak merosakkan perniagaan kopi ni dengan santau dan sihir dia. Biar lepas ni tak ada orang dah minum kopi ni. Tak ada orang dah masuk kedai ni. Tak ada orang menikmati dan minum kopi. Lebih jauh, kalau kedai buka pun orang lalu jadi mata dia nampak kedai tutup. Pak Cik Din tak buka ke kedai semalam? Buka hari-hari. Pasal apa saya duduk lalu nampak tutup saja? Anda nak jadi nombor 6 ke? Saya minta tak ada lah di kalangan kita yang membodohkan diri kita untuk jadi yang ke-6, menghancurkan agama dan saudara sendiri. Allah. Berbalik kepada kopi tu. Bila kita kata asas kopi ni, asas kopi jangan ditukar-tukar, akidah jangan ditukar-tukar, syariat jangan ditukar-tukar, ihsan jangan ditukar-tukar. Maksudnya kopi, air dan gula seharusnya sama dan sebati. Tetapi bila manusia ni hidup secara bermasyarakat, bumi-bumi Islam mula disebar luaskan, maka berlakulah apa yang disebut renovasi. Jadi orang dah ada perubahan dalam minum kopi tadi. Perubahan pun tak ketara sangat. Dulu kita minum pakai gula. Cuma kita tak pakai gula, kita pakai susu. Okey, sekarang ni. Ambil kopi, ambil air, bubuh susu. Gula kita tak pakai. Kita pun kacau, minum. Air yang kita kata tadi, air, kopi dan susu, dia panggil air apa? Air kopi juga ke jadi air lain? Ke kerana gula tukar susu jadi air lain, tuan-tuan? Tak jadi air lain-lain. Cuma dia ada perbezaan lah rasa manis gula dengan rasa susu. Semakin moden, maka berlakulah renovasi. Kita kena ikut peredaran dan perkembangan zaman. Tapi yang jadi masalahnya, tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, apa dia? Bila mereka mari, hang minum air apa? Sepatutnya kopi, sepatutnya air, sepatutnya gula. Sekarang ni, kopi, air, susu. Bid'ah susu ni, bid'ah kopi ni. Oh iya. Dia bid'ahkan kopi kita pula.
Aduh, letih. Gula tukar susu nak bagi manis je. Bid'ah dah kopi kita. Atas hari ni pun hak kata bid'ah itulah minum kopi dengan gula ke, dia pun kopi dengan susu pun hantam juga. Dia ada kata bid'ah tu, mari kopi dengan susu, kena pula kopi ais. Oh, bergelas-gelas dia minum. Hak dia tomah, dia tuduh orang tu dia minum bergelas-gelas, kena tengah panas elok kopi ais dia, 4 gelas dia bantai. Pada awalnya dialah tadi duk bid'ahkan kopi ni. Hak nak jadi bid'ahnya tang mana? Tang kopi tu hang tak buh kopi dah, hang buh benda lain. Hak nak jadi bid'ahnya bila kita kata kopi tadi tukar Milo ke, tukar koko ke, tukar Nescafe ke, air tadi tak pakai air, pakai cecair lain ke, gula pun tak pakai, hak tu tak pakai krima ke. Hak tu boleh lah nak kata. Boleh faham ke tak ni? Metafora je ni. Cerita kedai kopi sungguh-sungguh ni. Tapi kalau tak faham lagi, saya tak reti lah nak abad aku mana. Nanti yang lelaki tu mungkinlah peratusan besar boleh faham. Yang perempuan, makcik-makcik boleh faham tak perumpamaan ni? Okey, boleh. Maksudnya orang Johor ni cepat faham. Bila cepat faham, maksudnya cepat nak habis. Dia biasa dalam kelas, kalau guru mengajar, murid tak faham, lambat guru keluar tak? Tak faham murid ni. Tapi kalau faham, senyum guru. Okey, bunyi loceng elok-elok keluar. Satu saja saya nak pesan kepada di sini. Bila habis limit waktu sebenar, seminit memang RM10 kena bayar. Dah kalau setengah jam lebih, bayang-bayang berapa dah pengurusi nak kena bayar? 300, 400 dah lawak tu lah. Okey, saya kira saya pun dah penat dah ni. Pukul 10 boleh semayang dah kan. Okey, tuan-tuan puas hati dah kah? Puas hati dah kah? Alhamdulillah, nak dengar hak tu je. Saya tak ada apa di sisi saya. Sebagaimana yang kita sebut di depan tadi, apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan ni tak ada satu pun milik saya. Yang jadi pemilik sebenar Al-Alim Al-Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Dialah yang telah menentukan dengan qada dan qadar dia, memberikan sebahagian daripada ilmu-ilmu dengan qadar dan ketentuan yang patut saya ada dan miliki, dan saya sebarkan dan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dia langsung bukan milik saya. Ilmu ni semua, kebijaksanaan ni semua adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan sahaja. Apapun daripada setiap kuliah dan mana-mana ceramah sekalipun, apa yang saya paling gemar dan suka bila tuan-tuan dapat menerima dan membawa balik sesuatu daripada kuliah saya, itu dah memadai bagi saya. Dengan kata lain, bila saya tanya faham ke? Faham. Dapat ke? Dapat. Puas ke? Puas. Yang saya tak mau keluar nanti, hang faham tak ustaz cerita apa tadi? Aku satu habuk pun aku tak faham. Itu saya rasa kecewa lah. Kalau ada jawapan macam tu. Saya ni dekat 2 jam lebih ni, satu pun dia tak faham, sedih lah. Jadi sekurang-kurang satu benda, 2 kebaikan, 3 kebaikan, tuan dapat, tuan bawa balik pun, Alhamdulillah. Jadi sampai apa yang saya persembahkan kepada tuan-tuan. Sebelum berumbur pula dah. Sebelum berundur, apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena, datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad tentang 6 sifat orang yang meminum di kedai kopi ya. Semoga kita semua dapat memahami dan tolong kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ceramah ini secara tuntas untuk memberikan kesimpulan di bawah komentar ini. Takut saya itu yang dipahami saya itu takut salah ya. Makanya saya tidak ingin memberikan kesimpulan pada ceramah tadi, cukup ada di otak saya dan saya akan melihat komentar-komentar Anda seperti apakah kesimpulan atau apa ya ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad ini. Saya harap semua teman-teman yang dari Malaysia, Singapura dan sebagainya untuk memberikan kesimpulan pada ceramah tadi. Dan bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.